Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar, Wawa? Baik, Alhamdulillah. Muka tak siap ni. Kalut-kalut hari ni. Kalut. Tak Tak sangka, ada. tak sangka dah nak dah habis Ramadan ya? Actually, Sekejap je. market semua macam, sekejap je dah nak habis puasa. Betul. Okay, I Sekejap. do some banner sekejap. Memulakan bisnes pertama. So hari ni tajuk kita menarik tentang memulakan bisnes pertama. Mungkin ini bukan bisnes pertama, mungkin yang kedua, yang ketiga. Tapi bila ada tip ni, kita boleh mulakan dengan betul lah. I wish I have this tip 7 or 8 years ago, so that tak ada buat kesilapan. Tapi semua tu Allah dah tentukan supaya kita belajar daripada kesilapan. So hari ni kita nak buat perkongsian lah dengan kawan-kawan. Scroll. Keluar tak? Show. Okay, saya nak tengok dekat Facebook kejap. Is it live? Jadi admin ni kena adjust sana sini. Last week Wawa dah jadi admin, so this week I lah pula. Ada. Kita tengok. I bagi link. Tengok. Syida dah bagi link dulu. Alright. Okay. So siapa bersama kita hari ni? Kita ada Miza Hassan, kita ada Adri Muhammad, Nitno Adlin. Kita ada 6 orang sampai tak nampak. Alhamdulillah. Thank you Adrin for joining. Thank you semua yang join hari ni. Ya, petang-petang ni sibuk nak masak kan. Ada yang masak awal. Okay, let's jom kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Amin, alhamdulillah. Okay. So, saya dengan Wawa, so tiap-tiap minggu kita orang brainstorm topik untuk sembang santai. Dan Wawa kata, jom kita buat business topik. Menarik. Tapi business topik tu besar, kan? Jadi yang mana yang perlu kita nak explore. Dan saya kata, okay jom kita buat tip memulakan bisnes pertama. Sangat berkait dengan diri saya sendiri, dengan Wawa, dan hopefully perkongsian kami petang ini sedikit sebanyak memberi anda idea, panduan dan orang kata insights on apa yang perlu anda ketahui kalau nak buat satu-satu bisnes. Okay? So saya dengan rasa hormatnya nak jemput Wawa cerita sikit pengalaman beliau sebagai ahli perniagaan Puyo. Pakai kod kita ini. Memulakan bisnes, apa pengalaman beliau. Saya asalnya bekerja, Wawa pun asal bekerja. Kalau nak ikutkan orang yang paling sehati mak ayah kita. Dah elok kau kerja, ada pension, ada pencen, ada gaji bulan-bulan, kenapa berniaga? Okay, start dengan Wawa. So, bismillah. Berniaga ni bukan benda yang baru lah untuk saya. Sebab saya memang dah start ikut-ikut bapak saya tolong orang berniaga daripada saya umur belasan tahun lagi. So berjualan tu ialah satu benda yang sangat natural lah pada saya. Anyway, bila kita cakap menjual, dia tak sama dengan berniaga lah, sebab berniaga tu dia ada satu skop yang besar sangat sebab kita sampai menguruskan dan sebagainya. So, benda yang saya buat seriously in the first place tu ialah masa saya stay kerja, kita sama-sama kerja kerajaan dulu kot.
Assuming kerja kerajaan lah kan. So masa saya kerja kerajaan tu adalah kita berniat jinak macam saya jual clothes diapers sebab saya nak beli clothes, saya nak guna clothes diapers tu. So kita beli bulk dan kita boleh jual ke orang. And then kita jual kasut leather untuk budak. Yo. So kasut leather, alah benda-benda simple kat budak dia pakai stokin kan. Dia kalau pakai kasut yang tebal, so tebal tu macam tak bermakna pun untuk dia. So adalah ada sekali lah tu dengan and then clothes diapers dengan leather shoe tu. So ini ialah tahun, saya ingat tahun 2007 sebab waktu tu ada Hamzah. I nak try waktu Hamzah pakai. Anak nombor 2. Tapi sebab kita bekerja, so kita tak fokus sangat benda tu dan kita pun ada duit. So masa saya mula tu saya pun tak belilah stok banyak-banyak dan kita start guna macam okay, siapa nak beli ataupun kita beli stok lebih sikit dan kita jual ke orang. So dia tak banyak gunakan modal dan dia tak banyak sangat pengeluaran apa-apa. Tak merisaukan lah. Plus kalau orang tak beli pun kita boleh pakai apa benda yang kita beli, benda yang kita guna kan. And then pada tahun 2010 waktu tu saya dah start kerja tempat lain dan saya dah naik pangkat tapi dia tak kena dengan jiwa semua sebab kita kena buat kerja pengurusan. So saya tak suka buat kerja tu. Saya ialah berjiwa programmer kan. So saya kena buat kerja pengurusan, kena masuk meeting semua dia tak kena dengan jiwa. So saya rasa macam okay, ini bukan kerja yang saya nak. So masa saya cakap dengan mak saya, saya nak berhenti kerja. Saya cakap dengan husband saya atau husband saya macam boleh ke sebab kita memang 2 orang bekerja kan. Dan kita punya expenses pun yalah tahulah bila kita bekerja dan kita dapat gaji bulan-bulan, kita punya expenses tu memang kita dah susun, kita boleh bayar bulan-bulan lah. Tapi masa saya nak cakap dengan husband saya, sebelum saya cakap dengan dia tu saya dah susun dulu dah. Saya memang tak ada hutang, saya bukan jenis orang yang suka buat hutang kecil-kecil kan macam tu. So saya tak ada hutang saya yang paling besar pun ialah 1 kereta. Waktu tu saya pakai kereta Vios. Bayangkan gaji orang 2,000-3,000 beli kereta Vios separuh daripada gaji kan. Lepas tu tapi sebab kita ada gaji husband lagi so kita tak kisahlah. So saya waktu tu macam okay, saya ada 1 hutang je kereta Vios dengan saya nak kena bayar balik scholarship saya sebab saya tak pergi kerja dengan Maybank. Saya kena bayar scholarship. Lepas tu saya cakap dengan adik saya macam ni, saya ada 2 hutang ni je, kita boleh downgrade kereta. And then saya bayar dia scholarship tu sampai habis kan. So dia dalam rasa macam okay tak okay tapi dia okay lah, okay kan dia sebab kita memang tak banyak hutang lain. Kita tak ada hutang rumah, kita tak ada hutang apa-apa. Tapi mak dan ayah tu memang risau lah sebab dia kata macam dah lah dalam family tu saya seorang je yang kerja kerajaan dan saya seorang je yang kerja pegawai. Lepas tu pencen, kita ada pencen semua elok-elok semua, kerja elok-elok kenapa kau nak berhenti? Memanglah mak dan bapak saya tak kasih pun. Tapi saya jenis yang stubborn kan, memang kita dah decide nak buat macam tu, kita nak buat juga. Cuma kita nak tak nak, kita nak lah macam mak dan bapak tu bagi approval. Dia macam validation lah gitu. So saya perlahan-lahan lah saya cakap macam saya ambil cuti tanpa gaji. Saya waktu tu entitled untuk ambil cuti tanpa gaji 3 bulan. So saya ambil cuti tanpa gaji 3 bulan. Dan kita nampak dari situ. Tapi malangnya ataupun bagusnya sebulan je saya cuti, bos saya panggil saya balik sebab dia kata diorang tak boleh survive, tak ada pegawai, tak cukup pegawai. Okay. So saya waktu tu macam 1 hari pun aku tak boleh datang kerja lagi. Tak boleh. Lepas tu tapi waktu tu saya dah jaga anak saya sendiri semua. So mak saya dah lapang waktu tu, saya je yang duduk Melaka. So mak saya kata macam bagus juga kau ni tak kerja. So kau boleh jaga anak kau kan. So macam ini dah bagus ni kan. Lepas tu duit saya masih lagi bagi pada mak dengan ayah. Waktu tu dalam masa yang sama bila saya start cuti tu, saya dah start buat playgroup. Alin Kids Playgroup. So kita beli modul dan kita buat. So benda tu ialah kerja weekend je dan dia tak ambil masa panjang sangat dan kita tak ada komitmen banyak sangat dan tapi you jadi playgroup teacher ke? Saya jadi playgroup operator. So saya lah instrukturnya juga sebenarnya. Okay. memang dia orang panggil teacher awal dululah. So bila mak dah cakap macam tu, lepas tu saya pun macam slowly bagi duit kat ayah juga kan sebab duit kat ayah tu tak putus lagi, duit kat mak pun tak putus lagi. So diorang rasa macam tak nampak banyak sangat beza. So macam okey je lah kalau kau nak berhenti. Dan saya pun tak boleh pergi kerja 1 hari pun tak boleh ni. Kalau kita nak serve, waktu tu kalau kita nak serve, nak berhenti, saya kena serve 3 bulan baru saya boleh berhenti. Ataupun saya bagi sebulan gaji. So waktu tu macam korek lah duit temu haji semua kan. Saya cakap dengan husband 1 hari pun tak lagi kerja lagi ni. Macam okey lah. Pergi bayar. Saya waktu tu pulangkan balik duit gaji 2 bulan dah masuk.
Waktu tu tanpa gaji kan, tapi gaji 2 bulan dah masuk, saya tak guna. So bayar balik duit gaji 2 bulan tu dan juga bayar sebulan gaji untuk kita dilepaskan 24 jam. But time saya keluar tu, saya rasa macam, betul ke? Sebab kita entire life, waktu tu umur saya dalam 30 tahun kot, 2010. So, entire life kita memang bekerja. So esok aku bangun aku tak ada kerja. Apa jadi kalau macam bisnes aku tak jadi, lepas tu macam yelah kita macam ada uncertainty kan. Tapi sebab dah buat pun kau boleh tarik balik pun kan. So macam okay lah, redah je lah. And it wasn't easy sebab kita ada masa transition tu. Tapi dalam masa yang sama saya dah mulakan bisnes dan saya rasa macam saya tak ada komitmen besar. Saya tak ada macam bangun pagi saya nak kena cari duit untuk nak bayar hutang ke apa kan. So saya ada sedikit kelegaan dan keselesaan kat situ berbanding dengan orang yang terus nak berniaga tapi jadi kan. So macam itulah cerita saya. So belanja yang saya belanjakan ialah masa saya nak mulakan bisnes pertama tu actually banyak guna duit husband saya. Kita buka kedai, mula-mula kita tak buka kedai pun. Dah lepas tu baru saya ada buka premis. Premis tu pun ada perlukan deposit kan. Tapi kita cari premis yang memang dah tak payah nak renovate apa-apa. So saya cuma beli barang sikit, keluarkan duit untuk nak belanja deposit premis dan juga modal lah. So all ada lebih kurang 10,000 juga kot. Tak mana duit datang, aku rasa husband aku lah tu. So begitulah cerita saya. So menarik sekali dengar sebab Wawa ada cerita surface tapi tak adalah mendalam sampai hari ni. Apa yang commonnya adalah kita adalah penjawat awam dan keluarga kita tak setuju dan kita nak time freedom. Okay, saya kerja farmasi, kalau ikutkan gaji dah stabil dah. Kira kalau dalam yang living tu macam gaji antara exact dengan silver lah. Okay, kalau exact kerja keras, kalau orang kata kalau silver tu silver relax lah. Jadinya saya nak sulung harapan keluarga, dia orang yang pertama masuk asrama, masuk universiti, harapan keluarga untuk ubah nasib keluarga. Jadi profession saya sebagai farmasi tu adalah satu batu loncatan untuk saya ubah ekonomi keluarga. Okay, sebab saya dibesarkan di Kuala Lumpur, kawasan setinggan, jadi kita orang doesn't own anything. Kita orang tak ada basikal, tak ada motor, tak ada kereta, tak ada rumah. Nak ikutkan miskin bandar tu lagi teruk pada miskin kampung. Kurang-kurangnya orang kampung ada motor tau. Kita orang tak ada motor. Semua naik public transport. Ingat lagi naik bas mini di sekolah. Okay. So itu aim saya lah. Saya belajar sungguh-sungguh bekerja. Okay, nak beli rumah kat mak. Okay, so supaya tak payah nak tadah periuk bawah bumbung yang bocor. Okay, banjir semua tu. So saya buat. Saya memang mula-mula kerja tu first thing saya buat saya beli kereta sebab nak mudah pergi kerja. Lepas tu beli rumah. Belum confirm kerja lagi. Kita confirm kerja dalam 2 tahun kan? Setahun 2 tahun. Maknanya kita boleh buat loan beli rumah tu guna loan kerajaan. Saya tak boleh nak tunggu. Saya tak sabar. Sebab saya nak beli rumah cepat untuk mak tu orang kata itizam saya lah untuk keluarga. Jadinya saya ni beli rumah, lepas tu beli kenderaan. Jadi hutang tu dah orang kata tambah-tambah lah. Tapi tak apa, saya puas hati. Masalahnya saya punya minat dengan kerja farmasi tu tak ada. Saya lebih kepada macam terpaksa kerja sebab nak cari duit untuk ubah nasib keluarga. Tapi saya tak minat nak kerja farmasi. Jadinya saya ada isu nak survive setiap hari nak bangun pergi kerja. Aduh, memang susah sangat. Suka bidang kesihatan, suka sangat. Tapi nak kerja sebagai farmasi tu bukan satu minat saya. Jadi saya decide untuk berhenti kerja dan saya sangat passion dengan topik breastfeeding, baby wearing, basically dengan anak-anak lah. Dengan anak-anak saya pun gigih. Topik kesihatan, gigih lah menyusukan anak-anak sampai kan pengasuh dekat nursery tu kata, boleh nyusu lagi sebab saya anak 6 bulan pun saya hantar susu lagi. Majoriti mak-mak kat situ kalau by 4 bulan susu dah kering. Jadi diorang tanya saya macam mana, saya pun orang kata support group tu buat secara tak sengaja.
Message, call, diorang tanya macam nak perah. So kalau kat USM tu saya lah time rehat saya akan banyak jumpa kawan-kawan untuk bagi support tentang breastfeeding. Lepas tu bila ibu bekerja nak beli barang, saya ni tak ada masalah beli online, tak ada masalah sebab saya takut-takut tu ada tapi kita dapat jumpa tempat yang kita rasa selamat. So saya beli dengan suzuibu.com, dengan Mam Setawan, tak banyak kedai online dulu. Jadinya bila kawan-kawan nak beli, diorang takut sebab dulu online purchase bukan macam sekarang. Dulu orang takut sangat nak keluarkan, nak bank in duit tu macam tak ada ketakutan yang sangat besar. Jadi diorang kirim kat saya, tak apalah Syida tolong beli. And then bila kita ni tolong beli, naklah untung sikit. So macam lah cakap, banyak masa kan kita habiskan untuk kita bantu orang, untuk buat research. Orang nak pilih breast pump, kita buat research untuk diorang. So alang-alang tolong orang beli, why not jual, dapat untung sikit. Tapi masalahnya bila nak berniaga dengan barang-barang macam ni, konsep berniaga dulu dropship tak ada sangat. Dia lebih kepada beli stok. So you kena beli stok untuk dapat certain margin, untuk dapat certain keuntungan. Busuk-busuk pun you beli 6 ketul. Breast pump, Spectra 6 ketul, you dapat 30%. So itulah untung you. So kalau you nak bagi discount 10%, you dapatlah untung 20%. Tapi nak habiskan 6 ketul Spectra tu bukan senang. So dia macam jadi dead stock. Lepas tu pump, lepas tu cooler bag, ice pack and those accessories that come in. And then saya suka buat tu. So part of my gaji as well goes untuk jadi modal buat bisnes tanpa saya sedar. Sebab kita nak keluar duit nak beli stok supaya kita dapat untung. Untung tu sebenarnya dapat kemudian, kadang tak nampak untung. Rasa macam duit aku pergi ke mana ni? So saya dah nampak dah saya punya passion dalam bidang visual. Saya pun ambil exam sebagai lactation consultant sebab saya suka bidang counselling. Okay, maknanya empowered people to make the best decision for them. So saya ambil exam and it's very costly, time consuming, tapi saya suka, saya puas. Then saya nak buka kedai lah sebab bila buka kedai saya boleh deal dengan customer dengan lebih baik, maknanya face to face. I'm very visual and kinesthetic person. Maknanya kalau saya nak demo, saya kena tunjuk. Okay, so saya rasa tak selesa buat kerja ni sambil bekerja sebab saya rasa macam nanti ada isu keberkatan ni so on. So saya ambil keputusan untuk berhenti kerja dan fokus kepada bisnes. So bila fokus pada bisnes, dulu bisnes dari rumah is something yang very, orang kata tak popular sangat. Kena ada kedai, kan? At least kedai kecil lah, So saya pun pakai ada signboard semua kan. So saya pun I think that's around 2014, 2013, 2012, 2013 macam tu. Saya dah start actually buat bisnes ni daripada anak saya saya mengandung anak saya, saya lahirkan dia 2007. So 2007 tu dah start dah kata buat bisnes, tapi tolong order untuk kawan je lah. Jadinya kita buat sendiri. So kita cari supplier, kita set up kedai, nak cari staff. Sebab saya nak keluar buat home visit, so I need staff untuk jaga dekat kedai. But at the end of the day, saya punya passion nak tolong orang tu sampai. Tapi berniaga ni dia bukan pasal passion saja. Dia pasal management. So saya kena uruskan account, nak kena uruskan staff. Staff tu nak kena buat surat pelantikan, KWSP, so banyak benda-benda kecil tu, belum cakap pasal accounting, you kena hajat semua tu dengan tax lagi. So there are so many little things about management yang saya tak boleh nak cope. So saya rasa macam I'm so overwhelming sampai saya rasa macam hilang passion nak buat bisnes. Tapi saya suka topik kesihatan. So saya decide untuk close saya punya shop, close kedai and then pindah daripada Penang pindah ke Selangor. Tapi continue buat business online sebab saya dah tak ada kedai, nak kena survive, so buatlah through Facebook. Then saya realise, aku tak ada business, tak ada kedai fizikal pun aku boleh buat business. Guna masa tu tengah hit lah pasal Facebook ni. Tu saya jual batik sling lah, more for baby wearing gear sebab
benda tu modal rendah. Ada orang cari benda-benda breastfeeding tapi saya kata sorry lah, I recommend you beli dekat orang lain sebab I tak ada capabilities untuk keep the stock. So kadang saya recommend kat orang lain, orang cakap okay tak apa Syida, I bagi you commission. So alhamdulillah lah. So saya nampak konteks dropship commission. Maknanya kita recommend barang orang tapi orang tu kita tolong belikan kat website, masukkan certain code dan kita dapat some commission. So doable lah, tak payah nak ada kedai, tak payah nak simpan stok. Okay, seronok dah. Dah seronok ni buat bisnes ni. And then saya ada fasa mengandung, lahirkan anak. Lepas tu saya nak cari sesuatu untuk sokongan emosi, saya jumpa dengan Yang Living. And then Yang Living ni as a user saja, tak fikirlah pasal bisnes sebab kita tengok harga dia pun telan Helio jugalah. Kita ni nak membelinya, so saya fikir alamak aku nak buat bisnes Yang Living ni berapa banyak stok pula lah kan, berapa banyak modal. Kita teringat model-model bisnes dahulu. And then rupa-rupanya konteks bisnes Yang Living ni sesuai dengan apa yang saya cari. Dia tak perlu pegang stok. It's based on your passion, about my passion tentang kesihatan, tentang I suka guna essential oil aromatherapy untuk kesihatan diri dan anak. And then modal sangat rendah. In fact in my case kalau kawan-kawan tahu memang zero modal, kecuali yang starter kit tu je lah kan, tapi dah dapat balik modal lah. So that's why bila saya dijemput Wawa nak discuss pasal topik ni, if I have this information, at least lah 7 to 8 years ago, kita takkan berhutang banyak lah untuk buat bisnes. Sebab untuk bisnes saya lama saya memang sampai buat loan untuk yalah kedai, nak renovate, nak ambil stok. Sampai sekarang pun tak habis lagi hutang tu. Sampai effect lah saya punya financial dari segi kata saya punya status, keuangan semua. So sampai sekarang pun tak settle lagi. So saya nak kawan-kawan yang dekat Seribu Daya ni mempertimbangkan model bisnes, tak kisahlah model bisnes apa, tak semestinya Yang Living. Because kita nak cuba cakap secara general kan, not really Yang Living, tapi kalau boleh pertimbangkanlah Yang Living sebab dia sangat-sangat orang kata memuaskan hati, keuntungan berganda, dia mudah dan orang kata dia tak perlu modal yang besar. Sebab saya tengok Puan Ainon dia pesan kalau nak mulakan bisnes pertama jangan start dengan pinjaman. Jangan start dengan pinjaman, especially dengan institusi keuangan. Ini kesilapan yang saya buat. Saya ingatkan saya boleh bayar balik. Tapi bila bisnes tak progress very well, saya tak boleh bayar balik dan it affect all my financial status. Rumah kena lelong, kereta semua. So kalau boleh jangan buat pinjaman dengan institusi keuangan. Dan modal kalau boleh jangan lebih daripada 2,000. Kalau you boleh modal PSK kurang daripada 1,000 kan. Kalau you buat 400 PB pun tak sampai 2,000. So saya dah follow Puan Ainon ni dah quite lama. In fact, masa saya buat yang first business tu, branding yang kali tu. So memang saya start dengan Alim Kids. Kemudian saya buat breastfeeding consult. Saya tak boleh consultant lah sebab saya bukan IBCS, breastfeeding support center. So saya buat macam counselling lah sebab saya memang pergi 40 hours punya training tu kan. And then saya jual farm. So saya pun dapat juga stok daripada Syida punya stok. So basically kita ada very same history lah. Background. Yes. And then wearing, kemudian saya kembangkan dengan buku. So bila saya kembangkan buku, so saya beli buku daripada PTS. So saya pergi ambil stok daripada PTS dan masa saya ambil stok itu pun memang lebih kurang 1,000-2,000 jugalah benda yang kita kena ambil. Dan buku ni macam kita tak boleh nak, kita tak tahu orang nak cari buku apa. So dia quite tricky lah. So buku dari PTS, buku dari macam-macam lah. So saya punya fokus waktu tu memang buku untuk pendidikan Islam. Dan dekat situ saya kenal dengan Puan Ainun. So saya dah keep following Puan Ainun tu quite lama dan banyak sangat informasi dan juga ilmu yang dia sampaikan kepada kita. Antaranya ni lah tips memulakan bisnes pertama.
Dan salah satu benda yang saya sangat rasa macam bersyukur sangat sebab saya bila ABS ditutup. Ainon Business Group, so ABS tu lah. So daripada saya join dan saya buka tadika ABS. So saya co-partner dengan lebih untuk tadika ABS di Melaka. So tadika ABS ni pun sebenarnya dia banyak tadika. You nak kena buka premis, lepas tu you nak kena macam-macam lah. So duit pun dah terlabur kat situ. So waktu permulaan bisnes, saya tak berminjam dari orang luar. Saya meminjam dari husband dan juga duit saya sendiri. Tapi duit tu kira macam lebur lah sebab saya tak dapat. Semula kita cuma dapat dia punya keseronokan dan duit tu pusing-pusing tapi dia tak membanyak. Saya dapat tadika, saya pinjam kawan saya 2 orang 20,000 sebab saya ingat dia kata jangan pinjam daripada institusi kewangan. Padahal saya boleh buat dulu tapi saya pinjam daripada 2 orang kawan dan saya pinjam daripada 2 orang kawan ni kita buat tak ada faedah. Okey. Yelah ni kawan tak ada faedah lah. Tapi 2 orang kawan ni memang orang yang Masya Allah, saya tak tahulah macam mana Allah buka hati dia orang. Memang Allah je lah yang buka hati dia orang untuk pinjamkan saya duit tanpa faedah sebab saya kata saya akan bayar dalam masa 3 tahun. Macam tu je. Lepas tu tak sampai 3 tahun, apa yang berlaku ialah saya pregnant. Okay. Tapi waktu tu saya dah jumpa yang living dah. Okay, kemudian saya dah jumpa yang living, saya dah guna barang kemudian saya pregnant. Saya guna barang yang living. The problem dengan saya lah, bila saya pregnant, memang kira macam the whole year tu gone lah. Dengan saya punya mabuk lah, apa benda macam-macam. Sebab memang tak boleh buat apa. Kenapa kita tak jumpa I masa jumpa teman-teman tu? Sebab I tak promote yang living kan. Masuk gua. Anyway, bila saya tak buat business tu, saya tak boleh nak fokus kepada business. Partner saya tak apa happy lah. So dia kata macam dia nak somebody yang memang boleh ada untuk partner dengan dia untuk membantu. Bila saya tak boleh dalam masa yang saya rasa saya kena buat sesuatu untuk nak lepaskan bisnes tu. Tapi saya ada hutang ni 20,000 ni. Saya habis bayar lagi hutang 20,000. Dan kawan saya akan bayar dalam 1 tahun. Saya nak cari duit 3 tahun nak buat benda ni kan. So apa yang berlaku ialah saya jual share saya kepada kawan saya dapat sedikit duit daripada jualan share tu, tapi saya masih lagi tak cukup duit 20,000 tu. Jadi bila saya lepas dia waktu tu saya dah dan yang living pun dia memang macam Syida kata, dia tak guna modal lah. Dia punya modal yang pertama ialah 750, waktu tu kita punya ialah 600 lebih je. 600 lebih untuk beli untuk dapatkan account tu. Lepas tu setiap bulan saya buat ER. Saya buat ER pun saya tanya ada tak kawan nak tumpang balik. Waktu tu orang tak kenal macam nak convince orang untuk beli oil ni pun macam apa benda kan. So orang nak guna 1-2 oil. So tak pernah belilah daripada saya. Dengan akaun saya tu kan 100 BB. So dia berjalan beberapa bulan dan kemudian ada orang yang orang lain. So saya dah dapat dah duit tu. Sampai satu part tu saya dah tak payah lagi buat group file tu sebab saya dah boleh bayar saya punya ER tu dengan duit daripada commission yang ada. So kira macam menariknya. Kemudian sebulan sebelum saya salin, saya nak exec. Ni cerita lain pula lah sebab kita nak grandfather program, kita nak dapat silver insik tu semua kan. Okay, tapi saya nak exec. So bila saya nak exec, sebenarnya waktu tu ialah bulan ke-9 lebih kurang saya dalam YL tu saya kata betul-betul nak berhenti sebab waktu tu bulan ke-9 tu kira dah dia punya ER punya reward tu kan. Lepas tu bulan ke-12 kita dapat Arya tu macam Arya tu macam anak babak sangat kacau nak. So macam okay bulan ke-9 tu saya pergi redeem oil yang mahal-mahal macam IBS, Idaho Blue Spruce, Idaho Belsumter tu kan. So saya kata okay, saya tak nak buat lagi dah ER lepas tu macam tak apalah. Tapi duit dah masuk. Dan ni macam satu keputusan bodoh tapi tak apalah. Macam tak ada keperluan kan. Sebab kita konon-kononnya macam waktu tu pun husband saya dah buka grandma semua, saya dah buka semua. Tapi bila ditakdirkan dia orang tukar program tu, program Elite Express tu. So dia orang kata macam you buat je satu leg lagi supaya you boleh jadi exec and then you try lah hasil 6 bulan untuk dapat duit in 6. Dapatlah 120 all kan. Ni macam best juga kan. Okay. So saya pun dapat grandfather to exec sebulan sebelum saya bersalin. Kemudian bila kita rasa macam sebenarnya bila kita masuk exec dapat exec pun duit dah banyak dah. Saya rasa masa saya exec 2,000 dah.
Tak ingat dah berapa ribu, 2,000 lebih, 2,000 lebih macam kan. Banyak juga. Ini lebih banyak daripada aku tadika sebab buka tadika tu. I dapat 600 je setiap bulan sebab I ambil duit allowance je. Allowance bekerja kan. I kerja kedai emas dengan husband I tu, I langsung kita dapat perks lain lah kan. Tapi macam duduk saja, duduk guna handphone. Waktu tu handphone tak canggih pun, handphone biasa je. Guna handphone, lepas tu main Facebook pun boleh dapat duit ni. Kita tak payah kedai sebab I dah tahu dah betapa susahnya berkedai. I tahu dah daripada berani yang kali tu I ada kedai. Lepas tu I kena jaga lagi kedai emas. Lepas tu I kena jaga lagi tadika. Berapa banyak masa dah kena labur tu. Lepas tu dengan budak baby lagi, I bawa baby. Saya nak pergi kedai, jaga, baring, petang tu tidur dekat kedai. Lepas tu macam tak boleh pergi mana. Anda tahu, anda kita ada isu lagi dengan isu modal kan. Kita belum lagi nak bayar gaji. Gaji ada 2 orang. Gaji tu bukan gaji saja. Gaji tu KWSP lagi, SOKSO lagi. Belum lagi terlupa nak bayar. Terlupa nak kena denda pula. Kan? Bukan senang jadi majikan. Lepas tu cakap je lah. Saya memang dah rasa dah semua tu. Sampai satu part tu bila macam dah dapat duit daripada yang living ni, rasanya aku nak fokus yang living je lah. So saya bayar 20,000 tu dengan saya kumpul setiap bulan 1,000. Sampai saya dapat 20,000 dan bayar pada bulan tahun ketiga kepada kawan saya. So settle hutang diorang tu. Dan waktu tu dengan yang living pun saya punya income dah banyak dah. Sampai saya rasa macam bila saya dah bayar hutang kawan saya tu kan, macam saya cakap dengan tim saya waktu tu. I think waktu tu saya dah silver dah sebab saya silver in 4. Maknanya saya 3 bulan. So waktu tu macam silver pun saya punya ialah silver yang tinggi kan. OGD tinggi. So macam saya tak tahu dan saya cakap dengan tim saya macam saya dah tak ada motivation dah nak buat bisnes ni sebab saya dah tak tahu dah duit ni nak buat apa. Sebab dia punya dia tak ada You punya why dah lepas. I punya why tu kecil sangat. I punya why tu nak bayar tu kan. So macam dah tak ada motivation, dah tak tahu nak buat apa. So macam mana nak survive? Macam mana nak meneruskan silver ni? Sebab silver I lah automatik je kan. So macam tu lah. Kalau kita buat bisnes tanpa berhutang, kita tak ada hutang institusi kewangan, kita punya modal kecil, kalau kecil 700.5 tu PSK tu, kalaupun tak boleh jual, kita tak dapat balik 700.5. Kita dapat oil tu, dia bukan benda yang kita simpan kat bawah katil. Kita guna, kita boleh guna. Yang paling pun kita tak tahu nak guna kat mana, kita boleh guna oil tu, wangikan bilik, wangikan rumah. Betul. Lepas tu, kita tak ada kedai, jadi kita tak ada komitmen kat kedai tu. Tak ada komitmen nak bayar sewa kedai, tak ada komitmen nak ada kerja, tak ada. Sebab kita tak payah simpan stok. Tak payah nak check stok kita berapa. Kita tak ada liability dengan stok. Kalau stok tu pecah, stok tu rosak, stok tu semua berinsurans dekat dengan yang living. So sebenarnya memang satu bisnes yang living ini ialah satu bisnes yang sangat macam apa perkataan dia? Tak ingat perkataan tu, tapi macam sangat pada saya kalau rumusan dia sangat praktikal. Sangat praktikal dan untuk mudah lah. Dan orang kata macam okey lah, ini kan bisnes MLM kan. So orang atas-atas akan dapat banyak lah. Orang bawah-bawah dia tak dapat apa-apa. Orang semua dah masuk kan. Tapi saya tak nampak benda tu berlaku dalam yang living sebab ramai sangat depan mata saya yang orang atas dia ialah LZ, Senior Star. Tapi dia, orang bawah dia ialah RCD pun. Royal Crown Diamond. Crown Diamond, Diamond, Platinum. In fact saya punya data usaha masing-masing, bukannya pangkat semata-mata. Dan saya punya downline pun ada yang platinum. Which is alhamdulillah for her. Kita dan satu lagi bisnes yang paling suka ialah kita boleh buat ikut pace kita. Kalau kita rasa waktu tu kita nak buat pulun lah sampai sakit bahu, sampai tak boleh bangun, sampai rasa macam nak tak tidur. Ya. Tapi bila kita rasa macam okay, saya nak spend masa dengan anak, inilah masa saya nak pergi tahajud contohnya 10 malam terakhir, saya tak nak buat apa-apa, saya nak buat satu post je satu hari contohnya lah. Kita boleh buat benda tu juga. Dan kalau kita ada struktur dan strategi yang bagus, benda tu boleh jadi automatik kepada kita. Walaupun kita tak buat benda baru, orang boleh datang masih lagi mencari kita contohnya. Which is I think so mind blowing. Kenapa orang tak nak buat benda ni? Macam betul. That's it. Kenapa tak nak buat? At least cuba buat. Sebab if your big why is kecil, katalah saya nak settlekan hutang kereta, nak bagi cepat habis bayar. Then it doable.
doable. Maknanya it's not something like oh saya tak ada bakat lah nak pergi sampai RCD. Itu later. Sebab tiap-tiap orang dia punya matlamat dia berbeza-beza. Saya pun kat awal nak buat bisnes yang living, tak ada tengok pangkat pun, tak hadam pun pasal pangkat-pangkat tu. Tak hadam, tak peduli pun orang cakap dia ni diamond ke apa, okey lah. Macam tu je, tak boleh nak register, okey aku nak macam tu juga. Yang saya fokus untuk buat bisnes yang living, aku nak lepas aku punya ER. Tak nak keluar duit poket sendiri. Itu je, I want to use product yang living ni for free. Sebab I don't have money to buy. So, apa yang saya boleh buat untuk saya guna produk yang living secara percuma? Dan kena buat bisnes yang living. I think perkataan bisnes tu agak besar kalau untuk difikirkan macam besar, menakutkan. Tapi dia sebenarnya macam kita buat nak set income. Kalau perkataan tu lah. Okay, nak set income tak? Nak extra income ke? Tu je. So then later on you try. Saya nampak macam ni lah Syuda. Kan musim-musim Ramadan ni kan, nak raya ni kan. So ada orang yang tak pernah berniaga pun tiba-tiba dia pergi share pasal baju raya contohnya sebab dropship kan. Tapi kalau dia nak jual baju raya tu, dia akan dapat material tu daripada penjual baju raya. Sebab dia agent lah contohnya kan. So dia akan dapat material, poster, gambar tu semua daripada orang yang dropshipper dia tu kan. Okay. Kemudian dia masa dia nak post dekat Facebook pun dia kena tahu macam baju ni nama dia apa, baju ni macam mana nak tahu ukuran kain dia, kain apa, benda-benda basic, benda-benda simple je. Kita tak tahu pun macam mana nak jahit baju, kita tak tahu pun dari kain tu daripada, yelah maknanya kita tak perlu sampai pandai, sampai pakar, jadi pakar, jadi tukang jahit. Dia benda yang serupa je dengan yang living sebenarnya. Sebab yang living kita tak perlu pun jadi aromaterapis. Apa yang kita perlu tahu ialah kita tahu oil ni untuk apa dan kita stick kepada compliance. Maknanya kita tak janjikan bintang dan bulan bila gunakan oil ni. So kalau kita tak janjikan bintang dan bulan, kita tak kata oil ni boleh sembuhkan kanser, boleh baikkan ni, boleh hilangkan migraine. Sebab kalau kita cakap macam tu, nanti orang akan tanya credibility you. Kenapa? Macam mana you tahu benda ni boleh hilangkan kanser? Waktu tu tergagap lah sebab kita memang tak tahu dia punya chemical constituent semua tu kan. Betul. Kalau you nak belajar, kalau you jenis orang yang memang suka nak belajar dan suka nak dig, go for it. Tapi kita tak ada paksaan kepada tu. So masa mula-mula saya buat tu, saya tak faham pun komplain tu semua. Saya tahulah saya akan dapat duit macam ni kan. Tapi saya tak tahu exactly macam mana nak dapat duit. Lepas tu saya tak tahu pun pangkat-pangkat ni semua sampai orang bawah saya, orang tu level 2 bawah saya. Dia jadi executive coach tu. Saya belum, saya tak ingat lah saya jadi apa sebab saya tak buat leg tu semua. Dia bagi saya hadiah buku. Saya macam dalam hati, kenapa aku dapat hadiah daripada dia? Lepas tu, maknanya awal-awal tu saya tak meraihkan orang. Kira kita tak belajar jadi leader. Sebab saya memang bukan daripada background MLM ke apa ke. Kita tak tahu pun pangkat-pangkat nak meraihkan ni semua. Tapi benda tu, along the way, kalau you nak belajar, you belajar. Tapi along the way juga, saya, sebab macam saya, sampai satu part tu rasa macam aku ada 5,000 orang ahli dekat bawah Six Sense ni. So macam wow, nak kena jaga diorang semua. Sampai saya rasa macam letih sebab saya nak kena dig siapa dan nak kena ajar semua orang. Padahal sebenarnya tak perlu pun buat macam tu. Sekarang ni saya dah laid back balik, saya macam okay, setiap orang di-enroll oleh seseorang. So, apa yang saya perlu buat ialah saya perlu bagi informasi tu accessible kepada diorang supaya orang yang enroll tu kalau dia nak cari info dia tahu kat sini ini info EO, ini info diffuser, ini info bla bla bla. So kita tak ada sampai macam nak kena jaga 5,000 orang. Saya jagalah sepanjang saya punya jangka hayat. Okay, sepanjang saya buat bisnes yang living ni, saya enroll lebih kurang 120 orang, 130 orang sepanjang 5 tahun ni. So saya sepatutnya jaga 120 orang, 150 orang ni, dia lebih mudah berbanding 500 orang, 5,000 orang. Dan jaga 100 orang ni pun bukannya jaga sebab dia kan evolusi. So makin lama dia makin pandai, dia makin tahu dan dia pun ada pengalaman dia sendiri dan dia pun boleh cari informasi dia sendiri. So kita tak adalah macam nak jaga baby je kan. Sampai satu masa tu macam dia dah boleh source sendiri, dia dah boleh buat benda-benda dia sendiri kan. So resources tu dah dibagi, marketing tool pun dah diberi. So benda tu sangat mudah dan dia no brainer lah maksudnya. Macam betul. Macam nak kongsi resepi yang you dapat daripada YouTube.
saya nampak video Puan Sugu ni curi buat resepi kari ni best lah. You pun try buat, kan? You try buat and then you kata, best lah. You best lah resepi ni. Then you share dekat you punya Facebook. So, sama juga katalah you tengok YouTube orang cerita pasal lavender. Then you guna sendiri lavender tu macam mana and then you share you punya experience. Lah saya guna lavender saya dapat efek macam ni. So it's the same thing with everything. Apa benda yang you passion pun kalau you belajar sedikit macam mana nak dapatkan, nak mahirkan diri sikit dengan ilmu yang ada tu dan you kongsikan dengan orang akan tertarik dengan you dan orang akan tanya, I tengok you punya video masak kari pakai rempah ni, rempah cap dekat KL tak ada, I nak beli dengan you boleh? Nampak tak? So at the end of the day, one day you akan jadi agent kari cap sebab ala-ala orang membeli, you pun dapat commission. Sama je dengan yang living. Orang akan tengok, I tengok you punya resepi ni guna lavender. Mana nak dapat lavender ni? So instead of bagi tahu you dapatkan dari tempat lain dengan orang lain, bagi tahu saya ahli yang living. You boleh dapatkan daripada saya. Then bagilah sikit-sikit macam mana you bagi diskaun ke, you nak bagi extra gift ke apa ke atas pembelian itu. Orang kata discussion hati ke hati. Tetapi nak bagi tahunya kalau orang tanya, kat mana nak dapat, you sebagai ahli yang living dengan nombor ahli tu, you ada peluang untuk tolong dia. Business ni sebenarnya konsep dia menolong orang mendapatkan barang. Okay, you nak tolong dia dapatkan lavender ataupun katalah dalam konteks bukan YL, you tolong dia nak dapatkan kari cap tu yang ada kat Perlis je. Kan macam I jual kacang. Rashidah nak beli kacang. I pun jual. Sama je konsep dia. So at the end of the day, kalau kita anggap perniagaan ni satu perkara yang memudahkan orang untuk dapatkan barang, untuk memasak, untuk orang jadi sihat. So kita akan share tanpa beban. Right now yang I nampak orang reluctant sikit untuk buat bisnes sebab dia rasa sharing tu beban. Sebab dia rasa macam tak reti lah nak buat skrip, tak reti lah nak edit gambar. Pakai je gambar sendiri, tak payah nak edit-edit cantik-cantik, tak apa. Orang lagi suka gambar raw tau daripada gambar Photoshop. Seriously, saya banyak jual barang, connect barang guna gambar raw. Gambar tu sebenarnya tak sempat nak edit pun, just ambil je. Tengok Sugu tu kan? Sugu. Saya penat dah buat video macam-macam gaya kan. Tengok dia. Betul. Orang memang suka kan. Orang memang suka vulnerability dan juga orang suka originality. Yes. So kalau you rasa macam saya nak buat live macam tak segak lah, tak cantik lah, tak mega, tak payah. Just be yourself. You buat DIY rasa macam DIY tu macam habis tumpah ke apa ke, tak apa, tumpah ambilkanlah spray dengan tip spray kan. So nampak kepelbagaian produk yang living. So in yang living business, saya sangat-sangat thankful lah. Saya nak ambil peluang ni walaupun yang mendengar ni bukan tim saya, tak kisahlah siapa-siapa sebab saya nak kongsi rezeki dengan semua orang. For those who are listening, you should try yang living business sebab dia promote pasal kesihatan, dia promote pasal community. Kalau you tak minat pasal topik kesihatan sangat pun, at least ada topik kecantikan, you know. So perempuan suka kecantikan, kita ada minum collagen lagi. Kalau you tak minat nak cakap pasal essential oil, ada pasal produk collagen, ada produk kosmetik. Kalau you tak minat semua tu, ada produk pencuci. Kalau you tak minat semua tu, ada produk apa lagi? Makanan granola, slick shake, baby, ya Allah, banyak sangat variety barang ikut you punya, orang kata niche, you punya minat. Okay, saya ada seorang kawan, dia kata muah apa makeup artis tu. Dia memang fokus sikit sahaja mineral. Ni dah belum ni dah sonok lah. Dia cerita pasal belum. Tapi ceritalah benda lain juga, tapi ada fokus dia. So dengan bisnes yang living ni, saya dapat banyak orang kata kemudahan dari segi tak perlu nak stok barang. Tak perlu ada kedai fizikal, dari rumah je. Bayangkan dah dekat 2 bulan kita PKP ni, saya alhamdulillah survive.
Kalau tak ada bisnes yang living, saya nak kena buka kedai, kedai tutup masa PKP, saya tak tahu saya nak survive macam mana. Dah lah saya ni tak kerja farmasi kan. So Asma pun sangat-sangat thankful. Zaman-zaman sekarang PKP ni alhamdulillah lah kita ada buat bisnes yang living. Keluar daripada mulut suami sendiri. Maknanya in this situation, business online sangat-sangat crucial. In fact, masa saya pindah Perlis, orang akan tanya, jiran tanya, buat bisnes apa? Kerja apa? First thing orang tanya kerja apa? Suami kerja apa? Saya kata, kami orang buat bisnes online. Sangat pelik tau. Bisnes online? Apa tu? Sangat pelik. Macam tak boleh register, you can survive with business online. Tapi sekarang alhamdulillah, dia orang sendiri start business online sebab stuck at home. Sendiri tanya macam mana nak buat Facebook page, macam mana nak menjual, macam tu. So, take this opportunity, kalau you adalah member yang living, ambil peluang ni untuk mulakan perlahan-lahan. Start slowly. So, belajar dengan you punya leader, how to start yang living business. Tak susah. SEED. Share. Lepas you share, you enroll orang jadi ahli. Enroll orang jadi ahli tu bukan bukan headhunter tau. Kita tolong orang jadi ahli sebab kita nak dia dapat manfaat macam mana kita dapat. Kita nak dia dapat manfaat community support group. Kita nak dia dapat manfaat pengetahuan. So tak adalah dia terumbang ambing kan. So lepas tu SEED enroll, lepas tu encourage buat essential reward. Essential reward tu macam mana nak dapat free. Nak dapat free saya enroll. Saya buat sharing, buat group buy. Lepas tu duplicate, B tu duplicate. So simple je formula, cumanya kena perhalusi setiap formula ni dengan leader masing-masing. Macam mana you nak dapatkan satu kerangka, okay, this is orang kata business plan. Kita tak cakap business plan lah pada hari ni sebab sangat detail dan sepatutnya business plan tu you all discuss dengan leader masing-masing atau enroller masing-masing. So nak katanya tak susah nak buat business yang living ni, senang, is doable, tapi dia bukan benda yang you buat, you kalau you tak buat, you akan terus write off on people commission. Tak. Itu yang saya suka dengan yang living. Sebab saya sendiri rasa macam serba salah jugalah kalau saya makan commission tapi saya goyang kaki. Tapi that's why sampai sekarang konteks dia tiap-tiap bulan kita ada KPI, kita ada target. Saya ada seorang kawan cakap, Kak Syida, kalau OGB bulan lepas boleh tak carry forward ke bulan ni? No such thing. Bulan lepas tu bulan lepas punya cerita, bulan ni you start from zero. Semua orang start from zero. Even RCD tu pun start from zero. So kalau RCD tu dia punya organisation collapse, dia pun takkan jadi RCD. Betul tak Wawa? Kalau organisation collapse, maknanya kalau dia tak buat apa-apa, dia tak sokong apa-apa, and then boleh jadi team dia collapse dan dia pun takkan jadi RCD. So at the end of the day, kita kena berusaha setiap hari. Inilah konteks bisnes yang saya suka. Berusaha. Tapi berusaha berpadanan lah, maknanya tak adalah sampai saya kena tinggalkan anak, sampai saya tak boleh nak buat benda lain. Still ni anak-anak depan ni, you all dengarkan bising-bising tu. Still boleh nanti uruskan rumah tangga sambil kita buat bisnes yang living. So puji kawan-kawan semua dah dapat manfaat daripada perkongsian ni untuk mempertimbangkan nak try lah bisnes yang living dalam at least dapat bonus, boleh buat baju raya, duit raya, apa-apalah benda-benda yang you all nak guna kan. Sebab duit bonus yang PM bagi bukannya setiap bulan, sekali je. Even yang KWSP tu pun duit sendiri, you kena masukkan balik nanti untuk saraan hari tua. Still we need to fork out for money untuk kita punya survival, simpanan, berjelaskan bil, bayarkan hutang. Tapi kepuasan yang saya dapat adalah saya tolong orang selesaikan masalah dia. What do you think, Awa? The things behind this. Dia sebenarnya satu evolution lah. Maknanya you sendiri akan grow. Kalau kita mula-mula kita tak faham, tapi sekarang ni kita yang mengajar orang sebab kita dah cuba nak memahami, which is doable. Dan kita pun faham orang tu lupa. Maknanya aku rasa you kena mute sekejap kot. Sekejap.
the thing is masa saya senior star pun saya struggle juga nak buat leg. And then masa saya nak AZ pun saya nak kena buat leg juga. Kemudian masa saya nak silver pun saya nak kena buat leg juga. Maknanya dia bukan automatically. Kalau ada orang yang berkembang dalam tim kita, dia akan kembangkan dia punya organisasi. Kita akan dapat tempias je. Tapi bukan tempias je tu akan menyebabkan kita ni naik sekali bersama-sama sebab kita ada kerja kita kena buat sendiri. So dia fair and square. Kemudian dalam bila saya nak goal pun saya nak kena buat juga satu leg baru. Sama juga macam orang yang bermula. So kita sentiasa boleh memperbaharui kitanya pengalaman tu. Dan pengalaman yang kita ada tu akan sentiasa enrich kita, mengkayakan kita. Kemudian sampai macam saya sekarang ni adalah goal, okay. So automatic goal yang kadang-kadang macam suspend jugalah sebab sekarang ni tak berapa nak automatic sangat, tapi tak apalah. Kita dah tahu dah, bila dah tak berapa nak automatic kita dah tahu dah kat mana kita nak fokus kan. Tapi saya nak ceritanya ialah sampai satu part bila kita punya income tahunan dah sebanyak certain amount, certain had, kita dah boleh buat. Macam saya sekarang ialah saya buat sendirian berhad. So bila saya buat sendirian berhad, dia ialah dua entiti berlainan. Dia tidak bergantung pada diri saya seorang je sekarang ni. So apa yang berlaku ialah saya dah boleh ambil gaji pula. So ambil gaji, kemudian kita dah boleh menguruskan kita punya kewangan lain kan. Jadi dia ialah satu pengalaman yang sangat mengkayakan kalau kita ni jenis orang yang suka pengalaman. Sebab saya nampak memang mula-mula saya start, saya tak berapa suka sangat pasal why ni semua. Tapi bila saya start macam orang kata why, kita pun okey lah. Saya rasa saya ada why. Saya punya why ialah nak bayar hutang RM20,000 tu. Bila saya nak bayar hutang RM20,000 tu, dah habis bayar hutang tu saya tak tahu nak buat apa. Sampai saya start bayarkan hutang orang pula. Seriously. Tapi memang kita dapat satisfaction tolong orang dapat all, tolong orang bayar hutang. Tapi selepas tu kita macam okay, kalau kita stick kepada kita nak why aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kita punya purpose dalam hidup ni, Allah kata semua yang Allah bagi, duit banyak ke ujian, masa banyak ujian, duit tak ada pun ujian, masa banyak pun ujian. So kalau kita tahu ini semua ialah satu batu loncatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik hari ke hari. Cumanya kita nak make sure bila kita nak jadi orang yang lebih baik, kita kena start dengan cara yang kalau boleh, sebab sekarang ni dah ada banyak tips, kalau boleh kita janganlah mulakan hutang dengan institusi kewangan, kita jangan dapat start modal dengan lebih daripada RM2,000. Kenapa Puan Ainun kata jangan start dengan duit RM2,000 dengan modal lebih RM2,000? Sebab RM2,000 tu kira macam maksimum lah. Kalau kita terlanggar dinding maknanya kita tak boleh maju, kita tak boleh teruskan bisnes tu pun kita tak sampai bankrupt contohnya. Betul tak? Jadi dia kata maksimum RM2,000 je. Itu ialah yuran kebodohan lah kalau kita kena. Dibandingkan dengan yuran kebodohan kita kena bayar RM200,000, RM300,000. Sebab saya ada je yuran kebodohan saya sendiri kan. And then apa lagi Puan Ainun punya tips, dia kata jangan buat business franchise. Sebab business franchise sebenarnya in the end of the day dia akan membantu franchise tu tapi kadang-kadang dia menzalimi kita. Saya tak kata semua tapi ini yang kita nampak. Kemudian jangan terus buka kedai sebab kedai ada komitmen banyak sangat. Komitmen kedai itu sendiri. Kalau kita beli kedai, kita kena hadap pula hutang kedai tu RM30,000. Kalau kita sewa kedai, macam sekarang kedai tak boleh buka 2-3 bulan, kita kalau kedai tu, tuan punya kedai tu tak bagi kita diskaun ataupun tak bagi kita kelepasan untuk nak tak payah bayar sewa, dah kena hadap juga walaupun kedai tak boleh buka. Bila dah ada kedai, kita kena ada komitmen masa, kemudian kita nak kena hire staff pula. So ada banyak macam-macam. And then apa lagi Puan Ainun cakap ni, rakan kongsi. Jangan ada rakan kongsi atau share. So sekarang ni saya dengan Sida, saya bukan rakan kongsi pun. Saya dan upline saya pun bukan rakan kongsi. Saya dan downline saya pun bukan rakan kongsi. Tapi kita bekerja bersama-sama sebab kita tahu masing-masing akan ada bahagian masing-masing berdasarkan kerja dia. Kita tak, bila kita berakan kongsi, dia ada sampai satu tahap tu kita ada komitmen untuk nak buat benda ni. How do I say? Macam sekarang ni kita buat, contohnya saya collaborate dengan Syida, kita buat sebab kita suka. Betul Syida? Kita ada masa dan kita buat kita ada suka, kita tahu benda ni akan dia tak ada pressure. So bila kita buat kerja ada pressure, bila dah masuk pressure tu je, memang conscious lah. Waktu tu lah kita buat kerja pun kita tak seronok, kita buat kerja pun tak ikhlas, kita buat kerja itu yang sampai rasa macam orang stres dan macam-macam lagi lah. So saya memang suka sangat saranan-saranan Puan Ainun dan kami pun memang sentiasa follow Puan Ainun punya tips dan tricks ni kan. Dan pada saya business yang living, saya tak tahu business lain, business MLM lain sebab saya tak pernah terlibat.
Tapi bisnes yang Alhamdulillah saya masuk je bisnes direct marketing ni, direct network ni ialah Business and Living, dan saya sangat happy sebab dia bagi saya kebebasan yang saya nak. Sebab pada saya nak dua je. Saya memang jenis orang yang jiwa merdeka. Saya tak suka orang suruh-suruh dan saya tak suka suruh-suruh orang. So, dan saya suka kebebasan masa dan kebebasan financial tu. So saya dapat semua ni, Alhamdulillah. So itulah Pasal freedom tu memang saya setuju lah. Sebab saya pun tak suka orang suruh saya. Saya bulan berapa? Bulan 5. Saya lagi bulan 10. Saya pun tak suka orang, saya pun tak suka nak arah-arah orang. Basically saya kalau dari sekolah dulu Law Ranger lah, buat hal sendiri. So bila saya bekerja bawah institusi tu, bos suruh buat ni, alamak. Lepas tu ada kontradik dari segi SOP. SOP cakap macam ni, tapi gerak kerja macam ni. Saya dah stres dah. Kenapa jadi macam ni? So dan macam tak macam tak walk the talk lah. So kita yelah, so saya tak nak terlibat dalam konflik tu, saya akan keluarkan diri saya. So bila saya resign adalah salah satu cara untuk saya mengeluarkan diri saya daripada konflik yang saya tak nampak walk the talk. So bila saya buat bisnes saya sendiri, okay, kalau aku tak buat, aku tak sukses, is on me lah, tak libatkan orang lain. So saya pun tak hire staff, is all on me. And then bisnes yang living ni dia berjalan sendirinya. Pagi-pagi tengok dah ada orang order masuk, kan? Dia automatic. Kadang-kadang kita weekend kita rehat, lepas tu hari Isnin tengok OGB naik. Maknanya tiap-tiap orang berperanan masing-masing, dan pada masa yang sama kita tak risau kita nak mengawasinya 24 jam. Walaupun kalau kita pilih untuk tidak tidur pun, sebab untuk membangunkan bisnes itu adalah pilihan sendiri. Bukannya kata satu syarat yang diletakkan untuk jadi leader sampai tak tidur. Sebab nama dia independent business builder. You membangunkan perniagaan secara bebas. You nak buat 1 jam sehari pun tak apa. You nak buat 10 jam satu hari pun tak apa. It's all up to you macam mana you nak run you punya business. Satu lagi Syida. Satu lagi. Yes. Jangan lupa. Antara sebab yang paling utama sekali saya berhenti kerja waktu tu ialah saya rasa saya ni replaceable bila-bila masa. Waktu saya kerja, saya tak berapa sure saya punya contribution tu macam mana. Macam kalau saya tak ada dekat tempat tu pun, kalau esok saya berhenti contohnya, boleh ada diganti. je orang yang boleh ganti. So saya tak ada that kind of satisfaction. Tapi bila kita buat business yang living, kita ada satisfaction. Kalau kita nak berhenti pun berhentilah. Kalau kita nak teruskan pun kita boleh teruskan. Dan kemudian kita dengan kebaikan-kebaikan daripada manfaat EO, biiznillah, kemudian daripada duit yang Allah bagi melalui yang business yang living ni, kita boleh buat banyak kebaikan. Dan walaupun katakan tak ada bisnes lah contoh je, kita tetap lagi boleh dapat kebaikan daripada tu sebab kita dapat guna untuk diri kita sendiri kan. So dia something yang saya rasa satisfaction tu ialah something yang kita kena cari lah sebenarnya. Kan? And then lagi satu, bila bercakap tentang perniagaan, dia tak semestinya you kena berhenti kerja dan fokus pada perniagaan. Tak. Sebab saya memang jumpa orang yang memang suka kerja. Okay, dia suka kerja. Syida, sorry lah, I tak boleh nak buat bisnes yang living sebab I punya passion kerja. It's okay, tak apa. But sharing doesn't stop. If kalau anda suka kerja, lepas tu anda suka guna peppermint, so share guna peppermint tu dengan you punya kawan-kawan sekerja supaya mereka dapat kesegaran, dapat alert, dapat fokus untuk buat kerja sekarang. Bulan puasa kan kadang loss of track dengan masa kan, mengantuk je. Jadinya bila mereka berminat untuk membeli, you tak payah nak pegang stok. Sebab you boleh kata okay, this is my number, this is website, you pergi sini, you boleh beli terus dekat sini. Dia boleh beli secara retail, dia boleh secara wholesale. Retail tu tak payah nak beli kit. Kalau dia beli secara wholesale, dia beli kit. That's all. You just kena faham konsep asas macam mana orang tu nak jadi ahli. And once dia dah jadi ahli, plug into the support group. Sebab dalam support group ada banyak resource yang untuk empower each members untuk buat keputusan sendiri. So kalau you sendiri tak aktif, I think you kena responsible jugalah because they're person yang you enroll. Tetapi it doesn't mean you kena berhenti kerja for the sake of nak buat business yang living. Itu satu pandangan yang mitos yang tak tepat. Kalau orang kata nak buat business yang living kena berhenti kerja, tak. But
kalau anda rasakan dengan perniagaan yang living tu boleh orang kata berikan legasi untuk berikan lebih banyak masa, time freedom, financial freedom, whatever is it, and then you nampak bisnes yang living ni boleh replace you punya kerja tetap, then you can do it later. Di peringkat permulaan tak perlu pun, you boleh buat sambil-sambil. Saya dulu masa kerja farmasi pun sambil-sambil jual breast pump. Tak adalah terus resign kerja. Satu benda yang besar lah bila nak resign ni, bukan semua orang berani nak buat kan. But at the end of the day, yang living ni konsep dia sharing dan kita tolong orang dapatkan produk dengan recommend orang jadi members using our member number as a referral person. So dari situlah kita dapat commission daripada yang living. So simple. Ingat macam referral system je. Sekarang pun ada orang jual kuih raya pun ada referral system, betul tak? Betul. Dan commission pun dah, dan commission pun dah masuk VO hari ni. Ya ke? Oh, I tak tahu. Commission dah masuk VO hari ni. So orang yang Alhamdulillah. Saya would like to suggest kalau nak dapatkan EO sebelum raya, saya tak pasti lah, tapi tolong buatlah segera. Segera minggu ni, minggu depan dah lewat jugalah. Hari ni hari apa? Rabu, Khamis, Jumaat, lebih kurang hari Jumaat atau Sabtu. Nanti duit masuk dekat dalam akaun pula, akaun Maybank, kemudian diikuti dengan akaun CIMB. So dah boleh shopping raya online. So begitulah, maknanya insyaAllah kalau it is for everyone, untuk semua orang. Start je dengan sharing, kalau tak tahu nak share apa, kita guna je dan kita cerita je apa yang kita rasa. Kalau you rasa you introvert, saya pun introvert juga, saya bukannya extrovert pun, saya bukan orang yang macam pergi keluar dan bercakap dengan semua orang. Tapi ada je space untuk kita, okay, dan ada je opportunity untuk kita nak share tentang Essential Oil ni. Imagine jadikan Sugu, Puan Sugu tu inspirasi kita. Dia tak imagine pun dia punya channel tu akan meletup-letup, akan dapat jana duit. Dia share sebab passion dia. Dia passion dia nak share pasal masakan. Sebab dan dalam ketetahan dia berbahasa Melayu tu saya rasa macam satu cabaran lah untuk kita semua buat sesuatu dengan kita punya apa yang kita suka buat. Macam ni Nisa berkebun. So tip-tip berkebun. Mana tahu Nisa buat YouTube. YouTube tip-tip berkebun meletup jadi macam Puan Sugu. Okay. Dan dia pun bermula dengan beli handphone je. Beli handphone sebab saya kata dia beli handphone dengan ansuran. Maknanya dia bermula dengan apa yang ada. Dengan kuali tu pun kuali tu je yang dia ada. I rasa dia tu sangat humble. Bukan kuali mahal pun. Dah tak beli Thermomix sejak aku pun. Okay. Anyway dah sejam ni. Saya sejam dah. Supaya siapa yang mendengar dapatlah manfaat daripada sharing kita ni. Kita bukan nak. Tujuan kita ialah kita nak beritahu macam apa-apa pun dalam bisnes yang living ni yang paling penting ialah empowerment. Maknanya you dapatkan maklumat, you boleh decide you nak share, you boleh decide untuk share, you boleh decide untuk bisnes, you boleh decide untuk berhenti kerja, untuk teruskan bisnes, atau you boleh decide untuk bekerja dan teruskan bisnes. So apa-apa pun kalau kita empower ourselves dengan ilmu dan juga dengan maklumat, kita boleh buat pilihan yang terbaik untuk diri kita, insyaAllah. Okay. Rashidah. Okay, terima kasih. Good summary. I don't have to repeat. Okay, thank you very much semua. Do share. So walaupun session ni dah habis, please share you punya experience pengalaman bisnes anda yang pertama. Tak kisahlah bisnes apa-apa, so that kita boleh kongsikan input, dapatkan tip and so on. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kelas yang tak ada ya? Last ya? Tak ada. Okay, minggu depan kita tak nak raya. I remember minggu depan 20. Bolehlah last satu sebelum raya. Jadi tolong share topik apa untuk minggu depan. So jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Salam.